Okay, muka surat 211. Okay. Okay, kita dah belajar macam mana nak tengok serakan tu. Serakan tu kita ada dua kita lukis, iaitu histogram dan ogive. Dan kita ada juga poligon kekerapan. Okay, dalam ni kita akan tengok macam mana nak kira sukatan serakan. Okay, sukatan serakan ni dia ada 4, iaitu okay, kalau nampak cikgu highlight ni, iaitu julat antar kuartil, variance dan sisihan piawai. Okay, so dalam kes ni awak kena tahu rumus dia dan cara kira. Itu saja. Okay. So, tengok contoh 9 ni, dia kata, okay, mula kita akan belajar macam mencari julat dan julat antar kuartil. Okay. So, julat kalau data biasa, kita ambil nilai tertinggi tolak dengan nilai terendah. Okey. Terendah. Okey. Ini kalau dia data yang dia bukan dalam kumpulan. Okey. Contoh 9 cikgu papan ni adalah dalam kumpulan. Okey. Kalau dalam kumpulan, kita kena rumus kita kalau dalam kumpulan kita kena ambil titik tengah. Titik tengah kelas atas tertinggi. Kelas atas tertinggi tak dengan rumus ni kau boleh salin lah kan. Salin supaya tak payah senang nak tengok rumus. Okey, julat adalah titik tengah kelas atas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas atas terendah. Atas terendah. Okey, yang atas ni adalah kalau julat data tak berkumpulan. Data biasa. Okay. Kalau yang bawah ni data berkumpulan. Data berkumpulan macam contoh 9 tu. Ada hingga tu nama dia data berkumpulan. Kalau data berkumpulan kita ambil titik tengah kelas atas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas atas terendah. Okay. Itu formula kena tahu. Julat. So kita ada satu lagi julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okay. Ni pun ada rumus juga. So rumus julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1. Okay. Yang minggu lepas saya dah ajarkan cara mencari Q3 dan Q1 So seterusnya kita tengok soalan contoh 9 ni. Dia kata tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okey, mula kita tengok julat dulu. Okay. Julat tadi titik kelas atas tertinggi. Okey. Kelas atas tertinggi tu, ni kelas ni nilai tertinggi dia, nilai dia bukan kekapan tertinggi, bukan bilangan tertinggi. Nilai tertinggi. So, nak cari julat, kita kena ambil titik tengah. Macam nak cari titik tengah, kita ambil 900 tambah 999 bahagi 2. Ni nilai atas tertinggi tolak dengan nilai bawah. Terendah, titik tengah terendah. Okey, titik tengah nilai kelas yang terendah. So 400 tambah 499 bahagi 2. So kalau ambil 100 sampai 99 bagi 2 dapat 949.5. Tolak dengan yang bawah tu 4495. So bila tolak dapat 500 gram. Okey, yang ni julat. Okey, julat senang. Awak ambil titik tengah kelas atas tertinggi tu. Tolak dengan titik tengah kelas bawah tinggi. Kelas cikgu kelas terendah je, tak ada kelas atas. Kelas tertinggi, tak ada atasnya. Kelas titik tengah kelas tinggi tolak titik tengah kelas terendah. Okey.
Nanti cikgu snapshot awak salin dia punya rumus ni. Sebab 4 rumus je hari ni. Julat antara kuartal, variance dan sesian piawai. Okey. So dia nak dah cari julat. Sekarang ni kita nak cari julat antara kuartal. Okay. Julat antara kuartal adalah rumus kita adalah Q3 tolak Q1. Okey. Kita kena cari dulu Q3. So julat antara kuartal. Tulis rumus dia Q3 tolak Q1. So cikgu tulis jangka-jangka ni Cari kedudukan Q3 dulu. Kedudukan Q3. So Q3 kan 3/4 daripada N. N kita adalah berapa tu N? N adalah bilangan semua nanas ni. So awak boleh cari N dengan tambah semua bilangan nanas ni. Tambah bilangan tu semua. 6 campur 12, campur 16, campur 24 dan seterusnya tu. Ataupun tengok atas tu yang tertinggi tu dekat graf 80. Boleh tengok kat situ juga. Sebab dia longgok kan. So darab dengan 80 lah. So kita akan dapat kedudukan yang ke 60. Okay, bila kedudukan ke 60, tengok graf bawah ogif tu, 60 tu. Tengok nampak kedudukan tapi kita kena baca nilai kat bawah tu, nilai X tu. Okay. So kita baca ke bawah tu, baca dengan hati-hati, awak akan dapat 800 Q3 sama dengan 809.5. 60 tu kedudukan. Nilai dia 809.5. Okay, satu lagi Q1. Kedudukan Q1. Q1 adalah 1/4 daripada 80. So 20. So 20 kat sini. So baca bawah. Okay, baca bawah dengan hati-hati. Awak akan dapat Q1 nilai dia 614.5. So kita ambil last kali Q3 tolak Q1 ni. Kita masuk pengiraan tu 809.5 tolak 614.5. So kita akan dapat 195 gram lah. Kita letak unit. Okay, so itu formula dia. So ramai dah buat silap. Apa dia ambil dikira 3/4, dia tolak dengan 1/4 dari 80. Maknanya ramai pelajar buat silap, dia ambil 60 tolak 20. Itu salah sebab tu lah kedudukan. Kita nak cari nilai. So boleh faham rumus julat dengan julat antara kuartal. Hello? Ya ke? Hello, dengar ke cikgu cakap? Kau cuba cakap seorang ni. Dengar. Okay, benda ni sebenarnya baca dalam buku teks boleh faham lah. Tapi tak perlu cikgu nak lalu lah sekali. Supaya awak, kalau cikgu suruh baca kan takut tak baca kan. So, okay. Tu dua benda Julat dengan julat antara kuartal. Okay, sekarang kita nak macam mana rumus variance dan sisihan piawai. Okay, awak tengok je rumus dia macam tu kan. Tapi dia sebenarnya tak susah pun. Okay, so kita tengok variance Ni rumus variance. Okay, rumus variance. Okay, actually rumus variance dengan sisihan piawai ni nak dekat je. Nak dekat sama je variance dengan piawai. Okay, variance dia ada simbol macam bulat tu, macam siput tu. Kita kuasa 2. Okay, kalau sisihan piawai, dia tak ada kuasa 2. Okay, kalau variance tu, rumus dia adalah, okay, yang bentuk macam 3 terbalik tu nama dia sum. Ataupun total sum. Sum kepada Fx kuasa 2. Okay, yang bentuk 3 terbalik tu nama sum, hasil tambah. Okay, beza dia antara ni, sisihan dia ada punca kuasa. Sama je, sama je.
Semua dia ada punca kuasa. So let's say kalau variance awak 9, sesiam piawai awak adalah punca kuasa 9, iaitu 3. Okay. Kalau variance awak 16, contohnya sesiam piawai akan jadi punca kuasa 16, iaitu 4. Dia kaitan dia macam tu je. So, kalau nak cari sesiam piawai, awak boleh cari variance dulu. And then, awak punca kuasakan. Okay, so kita tengok apa maksud setiap daripada benda-benda tu. Fx tu apa maksud dia. Okay, cikgu bagi tahu dah, 3 terbalik ni nama dia sum ataupun total. Sum hasil tambah Sum hasil tambah. Okay, F ni, dua-dua F ni, dua-dua ni F ni adalah frekuensi. Diguna F ataupun dikata kekerapan. Okay. X yang tepi X ni, cikgu pakai warna merah. X ni adalah titik tengah. Lepas tu X yang ada atas tu, ada bar, ada garis X bar cikgu panggil. Ada bar tu, maksud dia mean. So tahu sebelah dia tak apa, sebab sesiam piawai tu sama je. So ni dia punya tu, kena tahu belaka Okay. So awak kena salin 2 rumus kat atas tu lah. Salin dalam buku. Rumus variance, rumus sesiam piawai. Okay, salin dalam buku tu Okay. Kemudian next kita tengok contoh 10. Okay. Jadual kekerapan di bawah yang dibagi tu menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sesiam piawai bagi data itu. Okay. So, kalau dalam buku teks tu dia ada buat table besar tu kan. Sebenarnya kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau nak buat tak apa. Okay. So, kalau dalam Excel, awak kena ingat macam ni saja. Okay. Cikgu tulis rumus tu Variance, rumus dia adalah summation sum F X kuasa 2 bahagi sum F tolak dengan mean kuasa 2. Okay. Awak kena tahu rumus mean. Kena tahu rumus mean Rumus mean. Rumus mean cikgu letak kat sini rumus mean. Okay. Mean adalah hasil tambah Fx bahagi hasil tambah F. Kena tahu rumus mean. Rumus mean ni tak bagi dah tadi. Patutnya kat depan ni dia ada satu lagi rumus mean dia ada satu lagi rumus mean kat depan ni patutnya. Fx bagi F. Ada satu lagi rumus mean kena tulis Okay. So, kita cari dulu. Okay. Kalau ikut dia, okay, depan ni kita tulis dia kelas. Kelas tu apa yang dia bagi tu lah 150 hingga 159, 160 hingga 169, 170 hingga Welly nak tanya ke? Tak ada. Tak ada, terangkat tangan Yes. Okay, 180 hingga 189, 190 hingga 199, 200 hingga 209. Okay, ni kelas. Lepas tu kekerapan dia. Kekerapan dia kita panggil F. Frekuensi. Sebab kena guna F. Sebab formula guna F. So tulislah F. Ya, tak lost Okay, kita salin sahaja tu. 16. Okay, lepas tu kita tahu kan. Kita tengok rumus kita. Lepas F, dia nak guna X. Tengok kat rumus lepas F nak guna X. Kita kena cari titik tengah. Sebab X yang kat tepi F formula ni titik tengah. So titik tengah titik awak ambil 150 tambah 159 and then bahagi. So dapatlah 154.5. Okay. Untuk kelas yang lain, tengok pattern.
Kalau 150 154.5, kalau 160 akan jadi 164.5. Tak payah pergi tambah setiap kali. Kan? Ikut masa. Kita tengok pattern sahaja. Okey, lepas tu awak tengok. Awak nak cari variance. Tapi sebelum awak cari variance, awak kena tahu mean sebab nak tolak mean kuasa 2 ni. So, untuk mean, rumus dia yang warna biru tu, awak kena ada Fx. Fx maksudnya F darab dengan X. So, kita cari. Kita darab siap-siap supaya kita boleh guna. Okey. Sekejap, cikgu lupa nak cari titik tengah. Titik tengah dulu. Titik tengah. Lepas tu F darab dengan X. Okey, titik tengah. Oh, salah. Sorry. Titik tengah kita cari lah. Okey, titik tengah kita jangan nama titik lah, kita nama X. Sebab dia ada dalam formula X kan. Kita guna X tu. Okay. Okey. So, barulah kita cari Fx. So, yang ni awak ambil F darab dengan X. 8 darab 154.5. Okey, ni cikgu salin saja nak cepat masa Tapi awak tahu kan dia punya darab tu. F darab dengan X. Kalau ada kekeliruan pun tanya Kadang benda yang ni boleh baca tapi kadang tak tahu kan. 3272. Okey. Total Fx ni adalah hasil tambah semua Fx. So, kita letak kat bawah siap-siap. Kita tambah ni, total Fx kita letak kat bawah siap. Maksudnya kat sini, awak tekan kalkulator je. 1236 tambah dengan 1974 tambah dengan 2617.5 tambah semua kat bawah ni. Tambah semua Fx. So, awak akan dapat satu nilai. Okey. Kalau kat sini dapat 17.417.5. Okey, kalau dia ambil sampai 4 perpuluhan lah. Kalau boleh ambil sampai 4 perpuluhan kalau dia ada 4 perpuluhan. Okey, maksudnya kita dah boleh cari mean. Okey, kita total F dulu. Kita total F sebab dalam rumus ni kita ada total F. So, tambah 8, tambah 12, tambah 15, tambah 24, tambah 20, tambah 16 dapat 95. So, mean awak ambil summation sum Fx bahagi sum F. So, dapat 17417.5 bahagi 95. So, mean akan dapat 18334 liter. Okay, unit Okey, dah selesai dah untuk mean. So, sekarang ni kita balik pada rumus variance kat atas warna hitam tu. Kita kena cari X kuasa 2. Okey, kita cari X kuasa 2 dulu. Kita ambil lah 154.5, kita kuasa 2. So, dapatlah 23.870. 23, tak ada point. 23.0.25. Okey, jadi cikgu nak jimat masa, cikgu tak salin lah. So, kita cari semua X kuasa 2. Titik tengah tu kita kuasa 2, kita letak dalam kotak tu. Okey, kotak last sekali adalah X kuasa 2 sebab kita nak cari siap-siap. So, F ambil darab dengan X kuasa 2. So, 8 darab dengan 23, 870.25 tu dapat 190.962. Okay, so, isi semua. X kuasa 2 isi semua. Dan total ni adalah total F X kuasa 2. Tulislah cikgu tak muat kat sini. So, 3215.133.75. So, kena tahu setiap petak menambah apa sebab cikgu takut dia naik, dia suruh isi tempat kosong. So, kena tahulah macam mana nak cari tempat-tempat kosong. Okey. So, sekarang ni kita bolehlah cari variance. Okay, variance ataupun siput je panggil, siput kuasa 2 ni. Kita masukkan rumus tu, summation X kuasa 2 tu kita masukkan nilai dia terus. 3215133.75. Kita bahagi apa? Fx, hasil tambah Fx iaitu 95. Tolak dengan mean kuasa 2. Mean kita dah cari dah. 183.34 kita kuasa 2. So, nanti kira-kira awak dapatlah 229.19. Kalau dia tak bagi tahu perpuluhan berapa, awak ambil lah
4 perpuluhan Okey, sisihan piawai pula. Sisihan piawai ataupun simbol dia siput saja tu. Okey, awak ambil punca kuasa 229.19. So nanti dapatlah 15.1389. Ataupun kalau diminta bunda, bunda lah. Kalau tak payah bunda, ambil 4 tempat perpuluhan. Okey. Setakat tu boleh ke? Faham? Okey, cikgu nak ajar juga guna kalkulator untuk cepatkan proses awak ataupun untuk semak jawapan. Kak cikgu try guna kalkulator kat laptop ni boleh nampak. Tapi dia ambil masa sikit lah. So rasa patut cikgu ajar sekarang ke masa kelas? Apa cikgu? Cikgu nak ajar guna kalkulator, nak cari benda ni. Kita yang kat kelabu, warna kelabu tu, kat kelabu tu. Okey, awak nak cikgu ajar sekarang ke? Awak nak belajar sendiri ke kat kelas? Sebab dia macam ambil masa juga. Jelas lah cikgu. Okay, sebab yang ni untuk optional je. Awak kena tahu kaedah yang sebenar-benarnya kalkulator ni untuk membantu awak untuk dapat jawapan dengan cepat saja dan cheap. Tapi cikgu ajar kat kelas sambil revision nanti. Tapi yang pentingnya awak kena tahu yang kaedah sebenar cari. Kaedah sebenar guna rumus ni, guna rumus variance dan sisihan piawai tu. Kena tahu lah guna rumus tu. Okey. Okey, kalau cikgu buat ni cikgu tak nak buat petak contoh tak nak buat petak. Cikgu nak cari variance dan sisihan piawai. Okay. Cikgu nak buat A lah, cikgu buat A Okey, kalau tak nak buat petak boleh juga. Cikgu buat A. Okey. So, rumus kita variance adalah cikgu salin dulu Fx kuasa 2 bahagi F tolak min kuasa 2. Okey. Lepas tu cikgu cari min dulu. Okey, min Fx bahagi F. Okey, Fx. Okey, X titik tengah. So, yang ni titik tengah dia 1.5. Ni 3.5. Ni 5.5. 7.5. 6.5. 11.5. So, bila Fx tu, F kita yang pertama 15. So, F kita 15. X kita 1.5. Macam tu. Okay, kita tambah dengan F kita 20. Darab dengan 3.5 titik tengah. Dan seterusnya. 28 darab 5.5 tambah 35 darab 7.5 tambah 30 darab 9.5 tambah 24 darab 11.5. Okey, kita tambah semua F darab S. Kekal darab dengan titik tengah. Kemudian kita bahagi dengan apa tu? F kan, jumlah F. So kita tambah 15 campur 20. Kalkulator cikgu. Tolong tambah kat cikgu 15 campur 20 campur 28 campur 35 campur 30 campur 24. Tambah. Satu lima dua. 152 kat bawah kan. Allah. Tu kali. Mana dia? Hilang pula. Okey. Allah. Mana? Cikgu buat balik Cikgu buat yang 2A kat dia. Okey. 152. Sekejap. Mana soalan ni? Sekejap
Sekejap terpadam. Okey, tadi min kan, cari min dulu. 152 atas. Bawah. Okey, atas tu cikgu kena cikgu tak tulis, cikgu kira lain. So 15 darab dengan 1.5 tambah 20 darab 3.5 tambah 28 darab 5.5. F darab titik tengah, kekerapan darab titik tengah. Tambah 35 darab dengan 7.5 tambah 30 darab dengan 9.5 tambah 24 darab dengan 11.5. Okey, kalau awak dia macam cikgu cari titik tengah, ambil je 1 tambah 2 bahagi 1 tambah 2 3, and then bahagi 2, dapatlah 1.5. So cikgu dapat atas ni tadi 1070. Okey, kirakan cikgu 1070 bagi 5 tu berapa? $7.035. 5. Okey. Kemudian, cikgu tulis balik rumus variance tadi. Macam ni kan, fx squared bahagi f tolak mean squared. Okey, mean dah cari dah. Sekarang ni kita nak cari fx squared. So, ambil f 15 darab dengan x kuasa 2. X kuasa 2 tadi titik tengah kita x kan? Titik tengah kita 1.5. 1.5 kita buat kurang macam tu, kuasa 2 macam tu. Okey, tambah 20 dan kita ambil 3.5 kuasa 2 macam tu. And then tambah 28, ambil 5.5, kita kuasa 2. Beza tadi, sekarang ni kita kena kuasa 2 x kita. 5 kuasa 2. Tambah 9.5 tambah 7.5 tambah 30, 9.5 kuasa 2 tambah 24, 11.5 kuasa 2. Okey, yang tu baru fx kuasa. Cikgu tak ada tempat ni. Okey, yang ni per dengan summation of f. F semua tadi 152. Tolak yang belakang ni, tolak min kuasa 2. Min kita letak siap-siap, dapat apa tadi? 7.035 kuasa 2. Cikgu letak rumus siap-siap. Semua kat situ. Okay, yang ni kena kira lah yang atas tu. 15 darab 1.5 kuasa 2 tambah. Okay, sebab dia masuk banyak kena hati-hati lah. 3.5 kuasa 2 tambah 28, 5.5 kuasa 2 tambah 35, 7.5 kuasa 2 tambah 30, 9.5 kuasa 2 tambah 24, 11.5 kuasa 2. So dapat 4976 cikgu dapat. Per 152 tolak dengan 7.7, tolak dengan min, kita kuasa 2 lah. Kita cari benda tu. So nanti akan dapat 9.5614. Okey, mungkin nanti jawapan belakang lain sikit tu, mungkin sebab dia bunda tempat perpuluhan kan. Tapi tak apa. Tak payah bunda, ambil je 4. Okey. Dia kata apa? 2 tempat, sorry. Dia kata 2 tempat perpuluhan, maksudnya kena jadikan 2 tempat semuanya. Okey, maksudnya tadi itu dia suruh awak 04. Yang ni 04, 7.04. Sebab soalan yang suruh bunda, kena bunda lah. Okay, so kira.
9.49. 9.49. Okay. Dan kalau bagi macam ni, macam sesi yang awal, kita ambil punca kuasa 9.9 macam ni. Kita dapatlah jawapan. Tiga 08. Itu cara buat tanpa menggunakan tak payah tulis table-table besar-besar tadi kan. Yang sebelah ni cikgu buat macam mana nak buat dengan table kan, sebenarnya tak perlu juga. Awak boleh buat sendiri tapi asalkan awak faham apa yang awak cari. Faham ke? Boleh, faham. Sebenarnya personally cikgu rasa tak buat table macam leceh kan. Cikgu rasa leceh ke table ni. Kena garis apa, minta garis kan. Manual saja kan. Okay. Tapi kan tahu juga table tu takut isi tempat kosong kan. Okay. So sekarang nak tambah sikit macam mana nak tafsir plot kotak. Sebab dia tak banyak pun. Tafsir plot kotak bagi satu set data terkumpul. Okay. So plot kotak ni kalau dah belajar form 4 macam adalah digunakan untuk memaparkan data yang berangka. Okey, berdasarkan 5 nilai iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan maksimum. Seperti histogram dan polygon kekerapan, bentuk taburan data dapat dikempasi melalui plot kotak. Okey. So yang ini, yang hujung sekali ni nilai minimum. Yang hujung belah kanan ni nilai maksimum. Okey, lepas tu yang garis mula-mula tu Q1, tengah-tengah Q2, tu Q3. Okey, kalau jarak kotak dia bahagi dua tu sama kiri dan kanan tu, kita panggil taburan simetri. Kalau ekor dia punya garisan tu banyak ke kiri, kita panggil pencong ke kiri. Dan luas yang belah kiri ni lebih besar kan, kita panggil pencong ke kiri. Macam hitung juga kita boleh kan ke kiri, dia macam landas kan ke kiri kan. Kalau garisan banyak ke kanan, kita panggil dia pencong ke kanan. Okay. Baca yang petak kuning tu, garis median berada di tengah-tengah kotak dan sungguh adalah sama panjang. Sungguh tu kiri kanan dia, sungguh. Dia macam label tu. Okey. Garisan dia memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Okey, dekat B1, B2 tak sama saiz. Jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka ketaburan adalah pencong ke kiri. Okey, macam ni lah kiri lebih besar bahagian. Dia potong lebih besar. Jika bahagian kanan kotak lebih besar, maka data adalah pencong ke kanan. Okay. Sumut kiri dan sumut kanan mewakili skor nilai median. Jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama tapi sumut kiri lebih panjang daripada sumut kanan, maka taburan adalah pencong ke kiri. Maksudnya kalau kotak tu tadi dibahagi sama katakan tapi dia masih pencong, dia banyak ke kiri garisan ni, maksudnya dia panggil pencong ke kiri jugalah. Okey, kita tengok contoh 11 macam mana nak lukis. Okey, Ogis di sebelah kan jisim bagi 90 biji belimbing. Kita tengok 90 biji punya dia punya kekerapan longgokan kat Ogis tu paling tinggi tu 10. Okey. Bina kotak berdasarkan Ogis tersebut. Okey, memula kena cari plot kotak tu dia nak nilai kan. Okey, mula carilah nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai yang bawah sekali. Nilai yang kekerapan dia paling rendah iaitu 80. Okay, nilai minimum 80. Okay, nilai max adalah nilai yang atas sekali. Tinggi sekali iaitu 150. Nilai min yang max ni bukan kita baca dekat Pak Siwan kita baca dekat jisim tu. Sebab kita nak buat nilai jisim sekarang ni. Bukan nilai kekerapan. Okay, Q1 macam biasa. Dia kedudukan dia 1/4 darab dengan 90. So, kedudukan dia dekat 22.5. 1/4 darab 90, 22.5. Dekat table tu,
dia label dah awak tu kedudukan Q1 tu. Cuma awak kena baca dekat part X dia punya nilai. So dia baca part X. So dia dapat Q1 nilai dia adalah 116. Okay. Ni kedudukan. Okay. Q2 pula, kedudukan Q2 adalah 1/2 ataupun 2/4. Okay? 1/2 daripada 90 iaitu 45. Mesti dia baca 45 dekat sini, paksi Y. Kemudian dia baca turunkan bawah, cari kat paksi X. So Q2 nilai dia adalah 123. Kedudukan Q3 pula 3/4 daripada 90. Okay, iaitu 67.5. So dekat paksi Y baca 67.5. Then buat turun dekat garis graph warna pink. Turun kembali ke paksi X dan baca dia punya Q3. So Q3 nilai dia 128. Okay, plot kotak. Kena plot dekat kertas graf juga Plot kotak graf. Okay. Ambil minimum. Okay, buat paksi lah. Buat paksi. Ambil minimum 80. Okay, maksimum 150. Okay, ni max. Buat garisan bulat tu. Okay. So, lepas tu cari Q1. Q dia 116. Okay, yang ni boleh buat dia punya skala lah ikut apa yang dia bagi atau ikut kesesuaian. 90, 100 buat tambah 10 110, 120, 130, 140. Ikut kesesuaian ataupun ikut skala yang dia bagi. Sekarang ni tak bagi skala, kita ikut kesesuaian saja. Adapun awak tengok X ni boleh. Paksi X tu tengok punya skala macam mana. So Q1 116. So Q1 kat sini 116. So Q1. Dan Q2 123. 123 kat sampai kat situ. Pakai kertas graf lebih tepat lah Q2. Dan kemudian Q3 128. Label macam tu. And then garis macam garis dekat sumber dia dan buat petak lah. Buat petak. Okay. So sebenarnya dia tak plot kotak ni, tapi kena betul lah nilai minimum, maksimum dan quartile semua. Maksimum. Dia kata nyata bentuk tabung data tersebut kita tengok dia banyak ke kiri kan. So kita bercakap dia pencong ke kiri. Pencong ke kiri kerana bahagian kiri kotak lebih besar daripada bahagian kanan. Okay, kalau dia nak lukis sekali dengan kotak dalam graf, boleh lukis macam bulletin ilmiah kat belah kanan cikgu bulat tu. Yang tu boleh lukis sekali lah. Senang lukis sekali, tu baca je daripada graf yang sama. Tapi awak kena tinggal space banyak kat atas sikit lah. Jangan, graf tu jangan lukis kat atas sangat. Okay. Okay, kalau kita buat satu soalan ni. Kita buat plot kotak berdasarkan algoritma tersebut. Cikgu nak tanya. Okay, nak lukis plot kotak, kita kena cari nilai minimum, nilai maksimum. Okay, Nurin, berapa nilai minimum dia? Nurin dengan cikgu cakap, cikgu tanya. Ke awak online saya ni? Tak buka ni. Ya, cikgu. Nilai minimum berapa? 50.
Okay, maksimum? Maksimum 450. Okay, 450. Okay, Q1 macam mana nak cari kedudukan Q1? Berapa perempat? Satu per empat je kot. Ini 1/4. 1/4 dekat berapa? Keseluruhan? Darab N berapa? Keseluruhan berapa? Ada dah tu tulis kat situ. Ada pun tengok dekat logis. 450. 50 tu unit. Ke kapan? 80. Sorry. 80. 80. Okey, so kedudukan dia 1/4 dapat 20. Okey, cikgu suka macam ni. Kalau kedudukan tu sebab kita nak terkeliru dengan nilai, cikgu tambah H. Kedudukan yang ke-20. Okey, so kedudukan ke-20, nilai dia berapa? Siapa boleh baca? Tengok dalam buku teks ke buku teks tak lukis Buku teks kan? Boleh tengok buku teks juga. Kedudukan 20, berapa nilai boleh baca nilai dekat pasti X dia? Berapa tu? Sekejap. Sebelum lagi cikgu. Orang lain pun boleh. Cikgu cikgu. Cikgu nampak 170 kat situ. Okey. Kemudian Q2. Q2 berapa kedudukan dia? 1/2 daripada ada 40. Kedudukan 40. So baca 40. 40 baca berapa paksi X dia? Hmm. RM220. 220 ke? Rasa macam tengah-tengah dia begitu. 225 bukan? Cik rasa dia lalu tengah sikit. Dia nak zoom tak dapat. Cik rasa dia lalu tengah. Ni dapat ni. Dia tengah sikit kan? Dia tengah. Tengah ni. Tengah ni 225 kan? Okey. Okey, kemudian Q3. Kedudukan Q3. Q3 kedudukan dia berapa? Pecahan dia berapa? 3. 4 daripada 80. So berapa 60. tu? 60 dapat. Okey. Baca 60. 60 baca berapa dekat paksi X? RM280 tak? Dapat gitu kok. Okay. So lepas dah siap ni, kita lukislah. Lukis atas ni tak apa, kita lukis atas ni.
atas graf ni. Okay, kita lukis kat sini minimum dia. Kat sini maksimum dia Q1 170. 170 kat sini Q1. Q2 225. 225 sini. Dan 280. 280 sini. Okay, so kita garis. Pencong garis sungut dia dulu. Oh, sungut dia dulu. Kemudian baru kita garis petak dia tu. Okay, so jadilah box kita. So kalau kita tengok ni, kita nampak kan dia pencong ke kanan. Sebab belah kanan ni, so belah kanan ni lagi banyak garisan sungut ni. Nyatakan bentuk tabuhan. So cik rasa, saja cik rasa, okey tak payah lah ni, sama je. Okey, cik rasa yang ni saja untuk hari ni. Okey, okey, nak buat dalam buku merah tu. Minggu ni cikgu habiskan topik saja. Muka surat 103 sampai 107. Muka 103 sampai 107 dalam buku